Baik, lindung diri, lindung semua. Pukul 9 pagi ini seperti biasa kita ingin berkongsi pada anda berkenaan topik kesihatan mental. Tapi sebelum saya perkenalkan terlebih dahulu tetamu kita, ingin kami war-warkan sekali lagi. Kami buka talian untuk anda, hubungi kami. Ataupun anda boleh saja ke Facebook. Sebenarnya kita ada live di Facebook hari ini untuk anda bertanyakan sebarang persoalan ataupun mungkin perkongsian yang ingin ditanyakan, ingin diberikan kepada tetamu yang kami bawakan hari ini. Jom kita perkenalkan tetamu kita, Ed. Ya, kita bersama dengan Anita Abu Bakar, pengasas dan Presiden Mental Illness and Awareness Support Association ataupun MIASA. Ini berkaitan dengan kesihatan mental. Apa khabar Puan Anita? Selamat pagi. Selamat pagi. Ridwin dan Syuaida, apa khabar? Saya Alhamdulillah. Sihat juga kami berdua. Okey. Puan, kita nak kongsi berkaitan topik kita hari ini, iaitu kepentingan sokongan persekitaran untuk individu yang mempunyai masalah kesihatan mental. Sebab kita tahu mereka yang berada di sekitar kita ni sebenarnya memainkan peranan untuk memastikan agar individu tersebut tidak terjerumus kepada masalah kesihatan mental yang lebih teruk seperti cubaan membunuh diri dan juga membunuh diri sebenarnya. Jadi mungkin sedikit respon awal bagaimana sebenarnya pada pandangan Puan Anita, mereka yang berada di sekitar kita ini perlu memainkan peranan dalam menangani isu kesihatan mental ini. Betul. Terima kasih Syuaida. Soalan yang baik sebenarnya. Okey, saya rasa perkara pertama yang kita perlu jelas di sini adalah penyakit mental ini berpunca daripada pelbagai faktor, ya, Syuaida dan Ridwin. Jadi satu faktor sahaja sudah tentu tidak mencukupi untuk kita mendapat penyakit mental, ya, dan faktor-faktor ini juga is a build up yang memerlukan masa, waktu, dan faktor ini juga berinteraksi antara satu sama lain. Jadi ini perkara pertamalah. Keduanya disebabkan oleh tercetusnya pandemik COVID-19 ini. Kita pun berada, ya, dah beberapa kali dalam fasa-fasa PKP dan ini sudah tentu memberikan tekanan dan impak, ya, kepada kesihatan mental ramai individu ke tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi seperti apa yang Syuaida katakan, faktor risiko mengakhiri kehidupan akibat bunuh diri meningkat. Kita pun sudah melihat ramai sudah pun meninggal, ya, ataupun mati akibat bunuh diri. Jadi keadaan sangat tidak menentu. Jadi ramai berasa resah, gelisah, takut, panik dan sebagainya. Jadi sudah tentu peranan persekitaran, terutamanya keluarga, sahabat, rakan-rakan dan juga rakan-rakan di tempat kerja memainkan peranan yang sangat penting. Jadi sudah tentu keluarga adalah orang tersayang yang paling dekat dengan kita, ya, Syuaida dan Ridwin. Jadi sudah tentu kita memerlukan keluarga untuk membantu kita melalui proses dalam kehidupan ini dengan lebih baik, terutamanya dalam pandemik COVID-19 ini di mana kita terputus, ya, daripada dunia luar dan sistem sokongan yang biasa ni kita ada. Contohnya rakan-rakan, keluarga pergi bertemu mereka di luar dan effective coping mechanisms. Jadi ini yang berlakulah sekarang ni. Okey, itu sepatutnya yang diberikan khususnya bagi persekitaran sokongan emosi dan juga mental dari dalam kalangan keluarga, rakan sekerja dan persekitaran. Tapi ada juga persekitaran yang negatif, Puan Anita, apatah lagi kalau melibatkan rakan sekerja, rakan yang terdekat, bahkan sekalipun ada yang memberi aura yang negatif, memberi komen di tikam belakang dan sebagainya. Itu juga merupakan salah satu faktor kepada tekanan mental kepada individu yang terkesan itu sendiri. Ataupun kita boleh katakan sebagai persekitaran pekerja yang toksik, kawan-kawan yang toksik dan sebagainya. Itu pula bagaimana situasinya sekarang ini pun menjadi punca utama mental, masalah mental. Betul. Jadi apabila kita di dalam keadaan ataupun persekitaran yang toksik ini, tidak kira, ya, ahli keluarga sendiri ataupun rakan-rakan sekerja, dan kadang-kadang kan Ridwin, apa yang berlaku, kita sebenarnya tidak sedar yang kita di dalam persekitaran yang toksik itu. Jadi ini yang menyebabkan untuk kita keluar daripada persekitaran itu mungkin sukar, dan juga kita tahu kita tidak boleh mengubahnya. Itu pun salah satu sebab lagi. Tapi bila kita dalam persekitaran yang sangat toksik ini sebenarnya mengganggu dan juga menjejaskan kegembiraan kita sebagai individu. Maknanya kita akan rasa tertekan, rasa sedih, kita jadi banyak berfikir. Kalau di tempat kerja kita akan menjadi stres, tidak dapat berfungsi ataupun menjadi individu yang produktif, kerana ia sangat mengganggu, ya, sebenarnya kesihatan mental kita. Dan kemudian ini menyebabkan kita akan berasa contohnya tidak we feel motivated, rasa tidak dihargai, mungkin tidak berguna dan sebagainya. Jadi menyebabkan kita rasa tidak yakin
berasa resah, gelisah, bimbang dan sebagainya. Jadi ini adalah the harm ya apabila kita berada di dalam situasi ataupun keadaan yang toksik dan tidak kondusif kepada apa yang kita perlu laksanakan, tidak kira di rumah, di sekolah, di universiti dan juga di tempat kerja. Okey. Dan untuk mencari sokongan daripada persekitaran ini, kadang-kadang kita tak tahu mungkin diri mereka itu sendiri yang toksik sebenarnya kan. Dia tertekan, dia mempunyai masalah kesihatan mental tetapi dia tidak sedar bahawa dia sebenarnya adalah penyumbang kepada persekitaran negatif itu. Jadi bagaimana kita sebagai orang sekitar dia juga boleh memainkan peranan untuk memberikan sedikit kesedaran kepada dia untuk supaya tidak melakukan aktiviti ataupun perkara-perkara yang menyumbang kepada aura negatif kepada rakan sekerja, ahli keluarga dan dalam mana-mana komuniti sekalipun. Betul. Kalau kita berada di dalam keadaan sebegini kan Syahida, ini bukan sesuatu situasi yang mudah. Jadi we have to tread very carefully and slowly. Jadi kita harus juga sensitif kerana bukan mudah untuk kita nak membantu mereka yang mungkin toksik dan mereka tidak nampak. Jadi kita perlu datang daripada sifat empathy, kita perlu ada compassion dan juga tidak kasar tidak harsh dalam berkata-kata. Jadi ini penting sebenarnya untuk membantu kerana kadang-kadang juga Syuhaida mungkin seperti Syuhaida katakan tadi, mungkin kita juga toksik dan tidak perasan dan sebagaimana kita mahu orang juga tidak keras dengan kita, begitu juga kita harus tidak keras dengan orang lain dan menjaga kata-kata apabila mahu orang kata advice begitu. Okey, anda boleh hubungi kami taliannya 03-2201-3395 sekiranya anda ada pengalaman ataupun apa juga yang dikongsikan berkenaan dengan topik kita, apatah lagi berkenaan dengan persekitaran toksik Puan Anita. Kalau bagi mereka yang ada persekitaran toksik di tempat kerja, hari-hari saya ke tempat kerja, hari-hari saya menghadap orang yang sama. Macam mana dia nak menghadapinya dengan sekarang ini pun sudah pasti banyak yang mengalami mungkin dari segi prestasi merundum dan sebagainya sebabkan pandemik, dan itu juga menjadi antara poin utama bagi seorang itu mendapat sindiran dan sebagainya, dan itulah yang berlaku sebenarnya secara realiti. Bagaimana pula nak menghadapi satu, yang kedua bagi individu yang menjadi mangsa itu apa yang patut dia lakukan? Betul, sebenarnya apa yang penting di sini kita perlu ada sifat terbuka ataupun perbincangan yang terbuka. Saya lihat ramai daripada masyarakat Melayu terutamanya, kita ni kalau nak cakap kita berlapik 10 lapik dan kadang-kala the message doesn't come across well. Jadi penting untuk kita belajar sebenarnya vocabulary, communication skills bagi saya sebenarnya sangat utama di tempat kerja. Jadi apabila kita mempunyai komunikasi yang baik, kita tahu cara yang betul supaya apabila apa yang kita sampaikan it doesn't get lost in translation. Jadi ini penting bagi saya. Mereka yang mungkin dalam keadaan itu di tempat kerja, kita perlu ada outlet Redwin, untuk kita tahu mana untuk menjaga kesihatan mental itu dan supaya ia tidak terjejas. Jadi kerana mungkin kita di tempat kerja a lot of the times, tetapi kita juga di rumah, kita juga berada bersama dengan rakan-rakan. Jadi apabila kita mempunyai sistem sokongan di luar tempat kerja yang ampuh, sudah tentu kita dapat menangani dan mengatasi apa yang berlaku di tempat kerja walaupun toksik dengan lebih baik. Tetapi sudah tentu kita ada alternatif lain. Kita boleh bercakap dengan orang atasannya. Mungkin HR memainkan peranan yang sangat penting dalam situasi sebegini. Juga mungkin supervisor dan manager ataupun bos kita. Dan kalau kita merasakan bahawa kita tidak dapat mengubah, kita tidak dapat keluar daripada situasi itu, kita boleh mencari solusi lain, iaitu mencari pekerjaan lain. Jadi ada juga di antara mereka yang di dalam environment sebegitu yang sudah tidak mampu lagi menanganinya ataupun menghadapinya, mereka juga memilih jalan seperti itu. Tapi jalan yang utama dan pertama, kita perlukan pendekatan yang holistik. Jadi kita ada pelbagai cara untuk cope dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab kita tak boleh macam kalau ada kesusahan, ada cabaran je kita nak avoid ataupun lari kan. Jadi kita perlu menghadapinya dahulu. Kalau betul-betul dah tak ada cara, sebab saya mengenali ramai daripada mereka
mereka yang reach out kepada Miasa yang berada di dalam situasi itu bertahun-tahun lamanya dan sudah pun mendapat isu kesihatan mental dan susah untuk keluar daripada environment tersebut. Dan mungkin dalam saat pandemik di mana mereka tidak boleh keluar, di mana mencari pekerjaan lain menjadi susah sebab ekonomi pun ialah kita the economic hit pun dah teruk sekarang ni kan. Jadi kita perlu mencari cara-cara lain untuk kita cope. Jadi satu individu yang kita boleh meluahkan rasa, kolik di tempat kerja, rakan sekerja ataupun sahabat-sahabat di luar. Ini penting sebenarnya supaya kita dapat meluahkan apa yang kita rasa sekaligus ia dapat mengurangkan rasa resah, gelisah, anxiousness, beban, tekanan yang kita hadapi insyaAllah. Yalah, bila kita cerita berkenaan persekitaran ni, luas main skop dia. Kita ada keluarga, kita ada rakan sekerja, rakan sekolah, kita ada macam-macam lah saluran yang kita boleh betul, masyarakat sekeliling kita, jiran rumah dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk individu tersebut mencari persekitaran yang benar-benar tepat untuk diri dia sendiri meluahkan segala perasaan ataupun kekusutan yang dia sedang alami sekarang ini. Sebab tak semua orang boleh membantu. Sebenarnya kadang-kadang kalau kita dapat dengan ibu kita pun, kalau kita bercerita, kalau dia bukanlah individu yang sesuai untuk kita bercerita itu, masih tidak terluah juga, tidak selesai juga masalah kesihatan. Jadi bagaimana seorang individu itu boleh mencari jalan sesuai bahawa ini adalah individu yang tepat untuk saya meluahkan perasaan saya. Wanita, tip kalau boleh kongsikan. Ini sebenarnya sangat penting terutamanya apabila kesihatan mental kita sudah pun terjejas. Kita tak boleh macam contohnya nak cerita tu kita main cerita je dekat siapa-siapa, tidak boleh kan. Kalau ini mungkin it becomes worse mungkin individu tersebut tidak ada, kurang ilmu tentang kesihatan mental, mungkin tidak cakna Jadi disebabkan oleh itu menyebabkan lebih kesihatan mental kita lebih terjejas kerana mungkin memberikan toxic positivity contohnya kan. Dan ini jadi apa yang kita perlu lakukan adalah untuk mencari rakan, sahabat ataupun ahli keluarga yang kita tahu, sebab kita mengenali rakan-rakan kita, kita mengenali sahabat kita, kita tahu mereka bagaimana, adakah sahabat ini lebih positif ataupun sahabat ini lebih kepada membawang dan sebagainya. Kita mereka. Jadi kita harus memilih sahabat, rakan, ahli keluarga yang betul untuk meluahkan apa yang kita alami. Dan yang paling mudah bagi saya adalah satu individu ataupun parti yang neutral. Jadi sudah tentu dalam pandemik COVID-19 ini terdapat banyak talian-talian bantuan yang menyediakan contohnya sukarelawan ataupun counselors yang boleh membantu kita bukan saja supaya kita dapat meluahkan tetapi juga membantu kita memberikan solusi kepada apa yang kita alami. Ini sangat penting sebenarnya dan ini adalah salah satu usaha yang kami di Miasa jalankan di mana kita ada dua perkara. Kita ada kumpulan sokongan peer jadi mereka yang sudah pun melalui penyakit mental dan proses penyembuhan dengan baik ataupun sedang mengalaminya, dan kita juga mempunyai talian bantuan di mana sukarelawan kami terdiri majoritinya daripada mereka yang ada penyakit mental dan juga mental health advocates. Jadi mereka sudah pernah melaluinya, jadi memahami apabila seseorang itu menelefon dan terus berkata, saya tengah panik, saya sedang melalui serangan panik contohnya, saya merasa saya ada fikiran untuk mengakhiri kehidupan saya contohnya, ibu bapa saya toksik, saya berada di dalam situasi di sekolah saya dibuli contohnya. Kerana rata-rata sekarang ni Syuhaida dan Redwin, kita di dalam situasi di mana ramai yang reach out kepada Miasa dan juga rakan-rakan NGO saya di komuniti terdiri daripada golongan kanak-kanak dan remaja. Umur 12 tahun hingga 14 tahun paling ramai sekarang ini yang terkesan disebabkan oleh social isolation, disebabkan oleh PDPR di mana mereka terputus daripada berinteraksi dengan rakan-rakan secara fizikal. Dan kita mengalami kanak-kanak dan remaja ini sangat penting. Kita pun tahu, kita pernah remaja dulu, kita pernah kanak-kanak dulu. Kita lebih boleh relate dengan rakan-rakan sebaya dengan kita. Ibu bapa ni kita bila kita membesar ni kita ada gap sikit kan. Jadi bayangkan kita terputus, mereka terputus daripada sistem sokongan ini, Redwin dan Syuhaida. Jadi ini Baik. Kita ada pemanggil di talian pada waktu ini. Pemanggil datangnya dari Putrajaya, betul Hello. Hello, Assalamualaikum. Salam. Ya. Okey, Puan, saya nak tanya, dia ada tak satu website yang kita boleh ambil macam soal selidik? So daripada soal selidik tu, contoh macam ada 1 hingga 10 soalan. So daripada 10 soalan tu macam daripada jawapan yang dia dapat tu dia boleh tahulah sama ada itu jenis pasif ataupun aktif ataupun dia jenis negatif, toksik ataupun yang jenis yang okey lah.
So daripada situ kita boleh tahulah kita punya apa dah personality dekat mana. So kadang macam kita nak communicate dengan orang mungkin tak tahu kata kita ni ada masalah atau tak ada masalah. So daripada situ dia ambil sendiri, dia tahulah dia dekat mana dia punya ni lah personality itu. Yang contoh soalan tak banyak lah. Kadang kita ambil questionnaire itu hampir 30-40 soalan. Tapi yang simple punya ni, tapi kita boleh tahu kita punya personality. Itu sajalah soalan saya. Okey, terima kasih. Munir, menyediakan ataupun kita nak memastikan persekutuan okey ke tidak dengan menyediakan mungkin ada instrumen dari segi soalan ke, ada ujian dan sebagainya. Okey, ini daripada segi personality test. Saya lihat ramai orang memang suka ya kepada personality test, memang ada. Jadi kita boleh, you can Google it, ada di internet juga, di mana kita boleh menjawab soalan-soalan dan boleh mengetahui personality kita dengan lebih baik. Tapi ini bergantung kepada individu tersebut ya, bagaimana dia menjawab soalan-soalan tersebut, dan ini bukanlah sesuatu yang bila kita jawab kita berkongsi dengan orang lain pula. Jadi untuk orang lain nak mengetahui jawapan kepada personality itu, kita lah yang kena berkongsi kan, sebab kita yang menjawab soalan itu. Jadi saya rasa apa yang penting di sini adalah sebenarnya untuk kita, kalau kita ada isu untuk membuat langkah pertama, membuat ujian saringan kesihatan mental ataupun DASS test ya, Depression, Anxiety, Stress Skill Test, di mana terdapat di internet. Jadi ini bukan clinical assessment, ini hanyalah ujian untuk kita nak tahu mungkin tahap status kesihatan mental kita pada waktu ini. Tetapi kalaulah keputusan itu menunjukkan severe ataupun extremely severe, teruk ataupun sangat teruk, daripada situ baru kita tahu bahawa okey, kita perlukan clinical assessment, dan kemudian kita boleh pergi kepada klinik kesihatan ataupun hospital dan NGO yang berdekatan di community untuk kita membuat ujian saringan secara klinikal ini, insyaAllah. Cumanya Puan Anita, kalau kita lihat markah contohnya daripada DASS test tu, contohnya minggu ni markahnya tinggi, tapi minggu yang berikutnya markahnya rendah. Jadi situasinya dia tak sama, dia dinamik kan. Kadang-kadang sehari je boleh berubah markahnya daripada DASS test. Jadi bagaimana boleh percayaan kita sebagai masyarakat Malaysia untuk betul-betul rely dengan ujian DASS test ni? Soalan yang baik, Syuaida. Sering ditanyakan, salah satu FAQ juga buat kami. Okey, dia macam ni, bila kita nak menjawab DASS test ni, kita kena berada di dalam keadaan yang neutral. Kita jangan bila kita Syuaida dengan Redwin dalam keadaan sangat stres ni, ada pelbagai program, tiba-tiba nak jawab DASS test, sudah tentu semua akan jadi teruk, kemungkinan besar. Severe, extremely severe lah jawapan dia. Severe depression, semua tinggi, 3 poin semua tinggi. Betul. Jadi kita kena dalam keadaan neutral, mungkin dalam keadaan tenang, relax di rumah, dah menonton TV, dah makan, dah tidur, fresh, kita jawab DASS test di situ. Jadi mungkin apabila kita dalam keadaan itu, keputusan itu yang paling okey, paling sahih, paling boleh dipercayai, begitu. Okey, kalau kita melihat implikasi ataupun kesan bagi mereka yang berhadapan dengan persekitaran toksik ini, dari segi kesannya itu sendiri, adakah sama boleh berlaku kesannya seperti mereka yang menghadapi masalah mental, yang menghadapi masalah kewangan, masalah keluarga, peribadi dan sebagainya? Kesannya itu adakah sama seperti itu juga kalau dibiarkan? Dia sebenarnya salah satu penyumbang yang besar ya, Redwin, kalau kita tidak tahu bagaimana nak menangani ini dengan baik. Sesiapa pun sangat cenderung kalau kita berada di dalam persekitaran yang toksik buat jangka masa yang lama. Jadi seperti yang saya katakan pada awal tadi, untuk kita mendapat penyakit mental itu sendiri, kita memerlukan pelbagai faktor dan juga waktu. Jadi apabila waktu itu mencukupi, sudah tentu kita lebih cenderung, Redwin. Jadi sudah tentu kalau kita dalam toxic environment, kita dalam jangka waktu yang lama, kita tidak ada outlet, kita tidak menjaga kesihatan mental kita dengan baik, kita berada dalam pandemik ni, tidak tahu di mana pengakhiran, berada di dalam lockdown ni, economic impact ini kepada kita, kesihatan mental terjejas, sudah tentu kita sangat cenderung sebenarnya untuk mendapat penyakit mental. Dan saat ini adalah di mana kita berada di dalam apa yang kita panggil sebagai parallel pandemic. Bukan sahaja pandemik COVID-19 tetapi pandemik kesihatan mental. Jadi kita sering ya sehingga hari ini berkata bagaimana kita nak memutuskan rantaian COVID-19. Itu juga kita harus berusaha bekerjasama untuk memutuskan rantaian penyakit mental ini sendiri. Dan kita melihat ya, tadi Syuaida dah sebutkan, sekarang sedang berlakunya suicide contagion dan juga suicide copycats. Sebab itu ramai sekarang ini mengakhiri
kehidupan akibat bunuh diri. Jadi ini kita sebagai ahli masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar untuk kita membantu daripada segi tidak orang kata memviralkan foto-foto, video-video mereka yang mengakhiri kehidupan. Kita berkongsi talian-talian bantuan, kita tidak mudah ataupun cepat menghukum mereka yang dalam keadaan begitu. Sebab sekarang ini percayalah bahawa ramai individu, kalau bukan semua yang sebenarnya terjejas daripada segi kesihatan mental. Sebabnya ialah dia akan memberikan rantaian bila mereka yang berada dalam masalah kesihatan mental ni dia tak jumpa solusi yang tepat. Dia rasa macam ada kawan yang sudah lakukan perkara itu, kenapa tidak aku? Jadi jangan menyebarkanlah gambar-gambar ataupun video mereka yang ada suicide attempt, cubaan membunuh diri dan sebagainya. Itu tidak baguslah. Cumanya Puan Anita, satu lagi kalau boleh kongsikan, kita ada soalan daripada penonton Selamat Pagi Malaysia kita yang bertanyakan bagaimana untuk seseorang individu itu kekal positif dalam situasi yang sentiasa negatif, yang sentiasa dikelilingi oleh mereka yang membawa aura-aura negatif ataupun mempunyai faktor persekitaran sentiasa negatif. Jadi bagaimana untuk kita sentiasa kekal positif ataupun mempunyai sekurang-kurangnya fikiran yang rasional untuk membuat satu solusi kepada situasi sedang mereka sedang hadapi. Benda pertama, Syuhaidah, yang paling penting, jangan takut, jangan malu untuk meminta bantuan. Ini paling penting sebab saya lihat ramai sebenarnya daripada kalangan masyarakat kita sering they blame themselves dan kemudian untuk mereka reach out kepada pertolongan ataupun bantuan yang sudah pun sedia ada, mereka rasa takut, mereka berasa malu dan juga bimbang. Tolong jangan takut, jangan bimbang kerana sebenarnya kalau kita cepat mendapatkan bantuan, kita cepat mendapatkan rawatan, dia bukan bermaksud kalaulah kita punya kesihatan mental ini terjejas, kita automatically need intervensi klinikal. Sebenarnya kalau kita mendapatkan bantuan awal, kita sudah pun dapat meluahkan apa yang kita rasai, apa yang kita lalui, apa yang membebankan kita, kita dapat meluahkan, kita mendapat solusi daripada bercerita dengan orang lain kerana kadang-kadang Syuhaidah, apabila kita terlalu lama dalam keadaan tersebut, walaupun solusi dia mungkin ada di depan mata kita, kita tidak nampak. Sebab kita punya fokus adalah terhadap problem dan isu itu sendiri. Jadi inilah sebabnya penting untuk kita bercerita kepada orang lain, meluahkan kepada orang yang neutral supaya mereka dapat memberikan perspektif dan memberikan kita melihat daripada angle yang berbeza dan melihat solusi itu. Kerana ramai daripada mereka yang saya lihat punca ataupun the root cause of the issue is not being addressed. Kadang-kadang kita fikir, Puan Anita saya dah makan ubat, Puan Anita saya dah dah bertahun-tahun dengan penyakit mental ni, isu kesihatan mental ni, kenapa saya tak nampak proses penyembuhan saya ini efektif, kenapa tidak mendapat solusinya? Kerana kita memfokuskan kepada masalah, tidak bercerita kepada orang lain, tidak nampak solusi itu, crux of the issue itu, puncanya itu tidak diadres, maka sudah tentu untuk kita keluar daripada keadaan itu menjadi sukar, terutamanya kalau kita hari-hari dikelilingi oleh environment persekitaran yang sama, oleh individu ataupun keluarga, rakan-rakan sekerja yang toksik dan menyebabkan kita merasakan bahawa we are the problem. Kita adalah punca. Masalahnya adalah kita dan kita sering blame diri kita sendiri. Jadi untuk kita keluar daripada situasi tersebut menjadi sukar. Jadi ini banyak yang kita sering lihat sebenarnya, Syuhaidah. Okey, baik Puan Anita. Macam tadi apa yang ditawarkan oleh MIASA iaitu Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Pihak, tapi sebelum itu ada menerima panggilan lagi dari pemanggil kita pada waktu ini iaitu Encik Sabri. Hello Encik Sabri. Hello. Ya, saya. Okey, baik Encik Sabri. Okey, silakan, ada soalan dan sebagainya. Saya nak tanya sekarang. Kenapa individu yang buat himpunan sekarang yang ikut Anwar Ibrahim buat roadshow akan mengatakan jalan, mengapa tidak dibentras cepat oleh kerajaan sekarang? Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih Cik Sabri dengan soalannya. Kami memberikan penghargaan lah kepada Cik Sabri kerana ia memberikan satu respon. Cumanya, mungkin kita boleh alihkan sikit soalan itu ke arah kesihatan mental lah. Bagaimana sebenarnya mungkin keadaan yang agak tegang, kita tidak boleh tahu bagaimana sebenarnya pemikiran mereka dan membawa kepada satu tindakan yang mungkin sesetengah pihak melihat ini tidak rasional, tapi pada mereka rasional. Jadi, bagaimana untuk kita melihat daripada sudut psikososial kedua-dua pihak ini untuk kita kurang-kurangnya meneutralkan mereka dan ialah kita memberikan satu solusi yang tidak boleh menegangkan keadaan antara kedua-dua pihak ini. Syuhaidah, saya rasa
ini adalah masa untuk kita tahu apa prioriti kita. Kita berdepan dengan suatu keadaan dan ujian yang sangat besar dengan pandemik COVID-19 ini. Kita melihat kes-kes COVID seharian meningkat, kadar kejangkitan sangat tinggi, kadar kematian sangat tinggi. Kita berada di dalam parallel pandemik of not only COVID-19 tetapi juga kesihatan mental. Seperti saya katakan tadi, ramai yang jatuh kepada kemurungan, ramai yang berjatuh kepada penyakit kebimbangan yang melampau, yang rasa ada pemikiran untuk mengakhiri kehidupan akibat bunuh diri. Jadi ini yang perlu kita fokuskan sekarang ini. Jadi apa yang utama adalah semua individu, kita semua harus bekerjasama dalam usaha untuk, seperti saya katakan tadi, we have to flatten this curve. Kalau saya boleh katakan begini, kalau kita tidak mengurangkan kes, kalau kita tidak orang kata dapat keluar daripada lockdown ini, lebih ramai sebenarnya orang yang akan putus harap. Dan ini bukan satu keadaan yang kita nak lihat ya, kerana kita sudah tahu sistem kesihatan mental kita, sistem kesihatan kita sangat terbeban buat masa ni. Kita mungkin memfokuskan kepada apa kelemahan-kelemahan sistem tersebut, tetapi kita tidak melihat apa yang berlaku kepada wira-wirawati pejuang barisan hadapan. Kalau kita lihat ya Syuhada dan Redwin, sepanjang sejarah manusia, apabila pandemik berlaku, epidemik berlaku, peperangan berlaku, siapa yang ke depan adalah doktor-doktor kita, frontliners kita. Mereka terjejas, mereka yang paling ramai jatuh kepada terjejasnya mendapat penyakit mental. Jadi kita harus fikirkan tentang mereka yang berkorban untuk kita. They are in harm's way at this moment. Jadi tahulah peranan kita, fahamilah peranan kita. We have to work this collectively sebagai rakyat, sebagai masyarakat. Kalau kita tidak dapat menjadi frontliner, daripada individual level, apa yang kita perlu laksanakan? Duduk di rumah, hanya keluar apabila perlu, adhere to SOPs, penjarakan sosial, pakai pelitup muka, tidak perlu keluar dalam keadaan berkumpulan berkelompok. Kita boleh membuat pelbagai lagi cara lain untuk meluahkan ataupun berkongsi apa yang kita rasakan. Contohnya NGO ramai sebenarnya di komuniti yang boleh membantu, menjadi orang kata link ya kepada pihak atasan, pihak kementerian, policy makers, kerajaan sendiri untuk menjadi suara rakyat itu sendiri. Jadi sebenarnya bagi saya untuk kita bertindak ya secara agresif, kerana seperti yang kita tahu setiap hari kita dengar lindungi diri, lindungi semua. Jadi kita harus bertanggungjawab dalam apa jua yang kita laksanakan, terutamanya dalam pandemik COVID-19 ini. Baik, Puan Nita, berbalik kepada apa yang ditawarkan oleh MIASA, iaitu sokongan peer, kumpulan sokongan peer. Tadi ada dikongsikan mereka yang banyak menghubungi MIASA iaitu golongan remaja, betul Puan Nita? Okey, satu angka yang kita pun mengejutkan juga. Tapi bagi mereka yang mempunyai masalah, khususnya remaja yang mempunyai masalah peribadi, macam mana dari segi metod itu bagaimana pula? Adakah sama seperti golongan dewasa ataupun bagaimana untuk remaja ni, Puan Nita? Remaja ni begini ya. Kalau kita melihat daripada data dan statistik, sebenarnya hampir all mental health ataupun semua penyakit mental bermula, hampir setengah bermula daripada umur 14 tahun. Jadi ini data dan statistik minta maaf, jelas membuktikan bahawa ia sangat prevalent dalam remaja. Jadi disebabkan oleh kita tahu fakta ini, kita tahu data ini sudah ada, sudah tentu kita harus memberikan fokus kepada apa yang sebenarnya berlaku, apa sebenarnya cabaran-cabaran remaja ini. Sudah tentu sekarang di dalam pandemik COVID-19, seperti saya katakan tadi, apabila mereka tidak dapat bertemu dengan rakan-rakan, apabila terputus daripada sistem sokongan, apa yang mereka rasakan is equivalent seperti grief ya. Selalunya bila kita berkata tentang grief ini adalah apabila kehilangan orang yang tersayang. Bayangkan kanak-kanak, remaja apabila tidak dapat bertemu dengan rakan-rakan, sama rasanya apabila kita kehilangan orang yang kita sayang. Jadi apabila mereka tidak mempunyai outlet untuk mereka komunikasi, untuk meluahkan, untuk merasa gembira, merasa relevan, sudah tentu ia menjejaskan kesihatan mental mereka. Dan ramai daripada mereka pada waktu remaja inilah yang mula nak mencari identiti diri, yang mula nak belajar tentang kehidupan, yang mula nak membesar dan memahami dunia ini. Jadi apabila mereka orang kata confined in this space at home, sudah tentu sukar untuk mereka nak memahami, nak berinteraksi PDPR dengan guru pun sukar. Screen fatigue is very real, let me tell you.
Kita sebagai orang yang dewasa, ya Ridwin, kita seperti saya bekerja daripada rumah, membuat online meetings, programs, aktiviti. Saya juga terkesan sebenarnya kerana tidak mudah untuk kita setiap hari berada dalam keadaan sebegini dan juga tidak mempunyai boundary yang jelas, ya, kerana di rumah nak menjadi seperti saya, nak menjadi ibu, nak menjadi isteri, kemudian nak menjalankan kerja-kerja rumah, nak mengawasi anak-anak, memantau anak-anak, membuat PR, kemudian bekerja lagi. Jadi pelbagai perkara yang dilakukan serentak yang sudah tentu dah terkongkong, confine di dalam rumah ini, menjejaskan lagi kesihatan mental kita. Sudah tentu dewasa dengan kanak-kanak tidaklah sama, tetapi kalau daripada kanak-kanak tidak dijaga dalam jangka masa yang lama, apabila berada dalam keadaan itu setiap hari dan tidak mempunyai coping mechanisms yang efektif, tidak mendapatkan bantuan secara menyeluruh, sudah tentu mereka lebih terjejas. Dan kanak-kanak yang kita lihat, dia punca-punca mereka mendapat penyakit mental pun adalah bullying, trauma, ya, emotional trauma, mungkin sexual abuse, mungkin peer pressure. Semuanya menjadi faktor penyumbang kepada terjejasnya isu kesihatan mental. Masalah keluarga pun boleh jadi salah satu faktor sebenarnya kenapa kesihatan mental terjejas. Ibu bapa juga perlu mainkan peranan supaya anak-anak mereka tidak terjerumus dalam masalah kesihatan mental. Terima kasih kepada Puan Anita Abu Bakar selaku pengasas dan Presiden MIASA berkongsi kita ini berkenaan kepentingan sokongan persekitaran individu dalam kita memastikan agar masyarakat Malaysia tidak terjerumus dengan masalah kesihatan mental. Terima kasih Puan Anita. Terima kasih Syuhada, terima kasih Reddy. Sama-sama.